Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Akak di dalam Seram Santai. Episod kali ini Akak ingin mengisahkan sebuah kisah yang terjadi di sebuah tapak perumahan baru yang berdekatan dengan penjara Kajang. Walaupun di kawasan perumahan tersebut agak mahal disebabkan kawasan elit, namun mereka berdua terpaksa menyewa di situ kerana hanya di situ sahaja tempat yang terdekat dengan tempat kerja mereka. Nak dijadikan kisah, malam ketika mereka berada di rumah sewa tersebut, mereka mengalami gangguan yang pelik. Mereka mendengar suara tangisan dan juga wanita meminta tolong dalam keadaan kesakitan. Apa yang terjadi? Mereka cepat-cepat mencari tahu dari mana arahnya suara tersebut. Tetapi suara itu bertukar menjadi kicauan burung. Nana dan Jiha pun merasa pelik. Dari manakah datangnya suara perempuan menangis dan juga suara burung itu? Seraya dengan itu, Nana dan Jiha mengambil keputusan untuk naik ke atas, masuk ke bilik tidur untuk menghilangkan rasa takut tersebut. Tetapi semakin mereka membuat tidak tahu akan suara itu semakin mendekat dengan mereka. Apa yang terjadi pada masa itu? Mereka pun mengambil Al-Quran lalu membaca surah ayat kursi dan juga surah Yasin. Semakin mereka mengaji, membaca surah Yasin dan juga surah ayat kursi, semakin itulah suara itu menangis, gelak dan juga meronta-ronta meminta tolong. Seraya dengan tu mereka mendengar suara pintu yang dibuka secara perlahan-lahan. Apa yang mereka berdua lakukan pada masa tu adalah mereka berzikir sampailah mereka tertidur. Keesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk pergi kerja seperti biasa. Usai balik kerja, mereka mendapati langsir tingkap rumah mereka terbuka. Walhal sebelum mereka pergi kerja, mereka menutup tingkap dan juga langsir tersebut. Disebabkan tidak mahu memikirkan apa-apa, mereka membuat seperti tidak ada apa-apa yang berlaku pada waktu itu. Sehinggalah malam makin larut, dalam pukul 9 malam, mereka berborak-borak di ruangan tamu utama di hadapan TV. Pada masa itu, mereka mendengar lagi suara wanita menjerit, meminta tolong dan menangis seperti dalam keadaan kesakitan. Apa yang mereka buat masa itu? Mereka cepat-cepat baca ayat kursi dan juga berzikir. Semakin mereka berzikir, semakin itu jugalah suara tangisan dan juga meminta tolong tersebut dekat dengan telinga mereka. Apa yang berlaku masa tu? Mereka mendengar suara lelaki berdeham yang paling dekat dengan mereka. Nana pun menyebut Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Seraya itu jugalah suara wanita yang menangis tadi hilang dengan perlahan-lahan. Pada malam tersebut, mereka tidur dalam keadaan ketakutan dan mereka tak boleh tidur pada malam tersebut walaupun mereka cuba untuk tidur. Apa yang terjadi? Datang lagi suara wanita yang meminta tolong itu dengan memanggil nama salah seorang daripada mereka, iaitu Jiha, dengan panggilan Jiha, Jiha. Sebanyak 3 kali panggilan itu, Jiha memandang Nana dan Nana pun memandang Jiha. Seraya itu jugalah suara tu memanggil Jiha sekali lagi dengan berkata, Jiha, tolonglah aku. Marilah, bertemanlah denganku. Aku janji aku tak akan sakiti engkau. Itulah yang berlaku pada masa itu. Tetapi Jiha tidak menghiraukan suara tersebut dan meneruskan bacaan ayat kursi dia dan berzikir tanpa henti. Semakin Jiha dan Nana berzikir, semakin itulah suara meminta tolong itu besar dan juga meminta mereka menghentikan apa yang mereka telah baca.
Tetapi mereka tidak menghiraukan permintaan tersebut. Apa yang berlaku pada masa itu? Benda yang meminta tolong itu merasuki Nana. Apa yang berlaku pada masa itu? Nana cuba mencekik leher Jiha dengan mengatakan, "Bertemanlah denganku. Aku dah minta tolong dengan kau tapi kau tidak menghiraukan apa permintaanku. Aku janji aku akan sentiasa ada dengan kau dan sentiasa membuat dirimu tenang dan senang." Apa yang berlaku pada masa itu? Jiha bercakap, "Aku tak akan ikut apa yang kau cakap dan kau jangan sakiti tubuh kawan aku yang kau rasuk." Seraya itulah benda yang masuk di dalam tubuh Nana ketawa dengan suara yang mengerikan. Jiha pun cepat-cepat menyebut kalimah Allahu Akbar sebanyak 3 kali di telinga Nana untuk menyedarkan Nana. Seiring itu jugalah Nana perlahan-lahan sedar daripada dirasuk. Apa yang berlaku pada masa itu? Benda tu meninggalkan pesanan. Selagi kau tak memenuhi apa yang aku ingin janjikan dengan kau, selagi itulah aku akan datang terus dan terus untuk mengganggu kau. Apa yang berlaku? Mereka cuba untuk tidur sehinggalah keesokan harinya mereka tidak dapat pergi kerja disebabkan demam. Dan apa yang lagi mengherankan, ada kesan jari seperti kesan cekikan pada leher Jiha. Jiha dan Nana mengambil keputusan untuk mencari seorang ustaz yang berdekatan dengan tempat mereka untuk memberitahu keadaan yang berlaku pada mereka. Selepas 3 jam kemudian, mereka mendapatkan ustaz dan ustaz yang mereka panggil itu pun tiba di rumah mereka. Tanpa membuang masa, mereka pun menceritakan apa yang berlaku pada mereka di dalam rumah tersebut. Apa yang ustaz tu buat? Dia cuba memagar rumah tersebut, tapi ustaz tu kata aura dalam rumah ni terlalu panas dan terlalu sukar untuk dia jangkau apa yang ada pada rumah tersebut. Tapi apa yang ustaz tu buat? Dia cuba melaungkan azan di setiap penjuru rumah itu. Selepas azan di dalam rumah itu, ustaz tu mendapati bahawasanya yang ada di dalam rumah itu adalah roh jahat, roh seorang perempuan yang mati tanpa rela. Apa yang berlaku? Ustaz tersebut mengatakan perempuan yang mati itu dia tidak menerima akan kematiannya dan punca kematian wanita tersebut ustaz tu tidak dapat menjangkau. Apa yang berlaku? Ustaz tersebut cuba memanggil roh yang pernah memasuki badan Nana untuk berinteraksi dengan roh tersebut. Usai 2 minit, roh itu pun datang dan berinteraksi dengan ustaz. Ustaz tu pun cuba berkomunikasi dengan roh itu dan bertanya siapakah dia sebenarnya. Dengan seraya itulah roh itu menjawab, dia adalah seorang wanita yang mati dibunuh oleh teman lelakinya disebabkan dia tidak mahu menggugurkan kandungan yang ada dalam perutnya. Dan disebab itulah dia dibunuh oleh teman lelakinya. Disebabkan dia tidak terima dengan kematiannya, sebab itulah dia mengganggu siapa sahaja yang ada di tapak perumahan tersebut. Dan di tapak perumahan yang disewa oleh Nana dan Jiha itulah, disitulah peristiwa pembunuhan wanita tersebut. Roh itu berkata, siapa sahaja yang lalai dan mendengar akan bisikan aku, disitulah aku membuat perjanjian dengan manusia untuk terus leka dan terus bersamaku untuk menyesatkan setiap perempuan dan juga lelaki. Tanpa mikir panjang, ustaz tu pun meminta roh itu untuk keluar daripada tempat tersebut dan berjanji jangan ganggu orang yang berada di tapak perumahan itu lagi. Tapi apa yang berlaku? Roh itu berdekil tidak mahu keluar daripada kawasan tersebut selagi dia tidak menghabiskan dendamnya. Menurut ustaz itu, roh itu masih berdendam dengan teman lelakinya dan sehingga ke hari itu jugalah dia tidak menemui di manakah keberadaan teman lelakinya itu. Apa yang berlaku pada masa tu? Ustaz tu pun berkata,
Aku berjanji akan memberimu keamanan dan juga keselamatan untuk di dunia dan di akhirat. Kembalilah kau kepada penciptamu dengan keadaan yang baik. Dan janganlah engkau menjadi bahan api neraka. Roh itu pun menangis dan meraung dan berkata, aku malu pada penciptaku. Aku malu disebabkan dosa-dosa aku yang lepas semasa aku hidup, aku jadi seperti ini. Ustaz tu pun menjawab, aku berjanji akan mengembalikan kau kepada penciptamu dengan keadaan yang baik. Dengan satu syarat, engkau harus berjanji untuk tidak mengganggu lagi penduduk-penduduk yang berada di tapak perumahan ini. Roh itu pun akur dengan apa yang Ustaz itu minta. Lantas daripada perjanjian tersebut, Ustaz tu meruqyah tempat tersebut. Usai ruqyah tempat tersebut dan memasukkan roh wanita tersebut ke dalam botol, dan ustaz tu pun memberitahu dia akan membawa botol ini dan menanamnya di tempat yang jauh daripada orang, di tempat orang yang tidak akan jejaki. Dan ustaz tu meminta kepada Nana dan Jiha untuk rajin mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap malam dan juga jangan lupa sentiasa berselawat Nabi dan juga berzikir. Dan segala perjanjian dan juga gangguan yang terdapat di tapak perumahan tersebut, terutamanya di dalam rumah sewa Nana dan Jiha, pun berakhir selepas ustaz tersebut meruqyah rumah itu. Dan sampai di situlah pengakhiran cerita yang akak dapat daripada Nana dan Jiha. Kisah ni akak dapat daripada rakan Facebook yang menceritakan kepada akak. Sekiranya korang suka dengan video ini, sila tekan butang like dan jangan lupa tinggalkan komen dan juga cadangan anda apa yang perlu akak perbaiki. Jangan lupa tekan like, share dan tekan butang subscribe. Semoga kita berjumpa kembali di lain episod dalam Seram Santai dan terima kasih kerana sudi menonton video akak. Sekian saja daripada akak speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.